Okey, saya baca. Muhyiddin undur diri umum tidak pertahan jawatan Presiden. Ini 24 November yang lalu. Parti Pribumi Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatannya dalam pemilihan parti akan datang. Pengumuman oleh Parti Ahli Parlimen Paguh itu dibuat ketika berucap dalam Perhimpunan Agung PAT Bersatu ke-6 di IDC Shah Alam. Pada hari Jumaat yang mulia dan penuh berkat ini, saya mengumumkan bahawa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan kepimpinan baru telah pun tiba. Dan untuk itu saya ingin menyatakan saya tidak akan mempertahankan jawatan Presiden dalam parti yang diadakan sebelum hujung tahun hadapan, katanya. Menurut Muhyiddin, tarikh pemilihan tersebut akan ditentukan oleh Majlis Tinggi Bersatu tidak lama lagi. Pengumuman Muhyiddin disambut dengan laungan dari perwakilan minta dia menarik balik keputusan tersebut. Turut kedengaran suara pengurusi majlis minta hari bertenang dan duduk di kursi masing-masing. Okey. Tidak lama lepas itu, PAT, Perwakilan Agung Tahunan Bersatu, tolak keputusan Muhyiddin. Perwakilan Perhimpunan Agung Tahunan Parti Bersatu sebulat suara menolak keputusan Tan Sri Muhyiddin untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden. Keputusan itu dibaca pengurusi tetap Datuk Suhaimi Abdullah setelah selesai perbahasan 20 wakil yang membahagian. Turut ditolak dua lagi perkara yang dibangkitkan Muhyiddin, iaitu supaya Parti Bersatu mencari pengganti Presiden dan pendiriannya untuk menjadikan pimpinan itu tahun agung ini sebagai yang terakhir. Suhaimi berkata penolak itu selaras dengan 1, 2, 3, 4 dan 5 perlembagaan parti. MPT Bersatu menerusi masyarakat tergempar secara konsensus menolak keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan. Akhirnya, disebabkan oleh itu, maka Muhyiddin mengeluarkan kenyataan sehari kemudian Muhyiddin sedia pertahan jawatan Presiden. Tan Sri Muhyiddin bersedia mempertahankan jawatan Presiden bagi pemilihan tahun hadapan. Muhyiddin berkata ini setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak, termasuk isteri-isterinya Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, bahawa kewajiban beliau masih diperlukan bagi mengukuhkan parti. Selain itu, bagi memastikan kelangsungan momentum positif setelah pilihan raya. Now, dia kata tujuan dia nak tarik balik tu sebab dia nak memastikan momentum positif. Kenapa? Sebelum saya letak jawatan sehari sebelum tu, dia tak fikir ke mana tu? Okay, tuan-tuan, kan saya cerita, saya relate tadi Yang pertama, apa yang exercise yang berlaku ini, apa tujuan dia, tuan-tuan? Ini untuk menghantar signal kepada pemimpin-pemimpin PAS. Menghantar signal kepada orang yang mendesak di peringkat akar umbi yang mengatakan bahawa Bersatu bakal berkubur kerana kelemahan pemimpin seperti Muhyiddin Yassin. Itu sebenarnya yang berlaku. So beliau mengumumkan tidak bertanding, sebulat suara PAT, Perwakilan Agung Tahunan itu mengatakan tak nak, kami tak nak Perdana Menteri Presiden kami letak jawatan. Sehari lepas tu dia kata saya tak letak jawatan, menghormati keputusan yang dinyatakan oleh perwakilan. Now tuan-tuan, ini send a very strong signal kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama, dia ada satu kumpulan yang mendesak Muhyiddin Yassin meletak jawatan dan mendesak supaya beliau tidak bertanding sekali lagi kerana kelemahan yang dihadapi, kelemahan dan juga kekurangan, perkara-perkara yang menyebabkan beliau tidak layak bertanding. And that is the problem dengan Muhyiddin Yassin sekarang ini. Disebabkan oleh itu, this is a signal. Ini satu taktik yang beliau gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, PAS. Kan saya cerita awal tadi kan, bagaimana PAS pandang sebelah mata je dengan Bersatu. Dia kata Bersatu tak ada kekuatan, Muhyiddin Yassin dilihat pandang lemah. Sebab ahli dia sendiri pun kata bahawa akan berkubur kalau Muhyiddin Yassin tetap jadi Presiden. Jadi akhirnya PAS pun berpaling. Dengan stand ini, apa yang Muhyiddin Yassin boleh capai, dia boleh kata pada PAS, PAS, tengok sini. PAS, tengok sini. Ni semua ni, sebulat suara kata, aku jangan letak jawatan. Erti kata, aku masih ada kekuatan. Kalau korang tak pandai baca read between the lines, tuan-tuan, itu yang masalah tu. Bila tak pandai baca read between the lines, itu yang jadi masalahnya. Jadi bila kita pandai baca read between the lines, baru kita nampak, oh, sebab itu ke kenapa dia tarik balik keputusan untuk nak letak jawatan. Oh, sebab itu. Wahab depresi disebabkan keadaan. Ni cerita habis lagi cerita Wahab ni. Ada cerita dia, ada cerita. Apa yang akan berlaku tu saya tak boleh nak cakap apalah, sebab kita tengah tunggu. Tapi ada dengar ura-ura bahawa dia berkemungkinan akan mengemukakan kenyataan terhadap polis dan pendedahan akan berlaku. Siapa bagaimana apa semua, yang tu nanti lepas pendedahan tu lah.
Sekarang ni kita ada cerita. Samsuri MB apa orang kata Terengganu ditawarkan mungkin menjadi Perdana Menteri di dalam Perikatan Nasional. Kenapa Muhyiddin Yassin tiba-tiba announce begitu? Dan kenapa Muhyiddin Yassin U-turn dalam tempoh hari sewaktu dia mengumumkan untuk tidak bertanding, tiba-tiba dia U-turn. Konsert seksi di Kelantan. Apa doa laknat Ustaz di Kelantan? Okey, saya dengar tadi orang lain tengah berbicara dengan Yani di dalam TikTok berkenaan dengan perkara tersebut. Saya tertarik, saya nak naik, saya tak boleh nak naik. Tapi dia punya pusing tuan-tuan, hebat Dia punya pusing tu memang hebat. Tapi saya nak naik, saya biarkanlah, biar mereka berdua yang bercakap. Kan saya naik kan jadi cerita lain pula. Jadi biar mereka berdua yang bercakap kan. Okey, terima kasih. Alright, so malam tu sebelum ini saya nak bawa sedikit mengenai isu yang dibangkitkan oleh MP daripada Batu dan beberapa MP lain berkenaan dengan meritokrasi. Okey, MP PH ikrar terus bangkitkan isu meritokrasi dalam pendidikan. Dua backbenchers kerajaan berikrar untuk membangkitkan isu mengenai kekurangan meritokrasi dalam sistem pendidikan Malaysia melalui peranan mereka dalam jawatankuasa Parlimen mengenai pendidikan tinggi. Chow Yeo Hui, Pakatan Harapan Raup dan juga para bakaran P Batu pada sidang media bersama pemenang Anugerah Pelajar Diraja Navin Muthusamy memetik angka terkini mengenai tawaran yang dibuat pemegang STPM untuk melanjutkan pelajaran dalam kursus kritikal. Secara khususnya, Chow memetik jawapan bertulis Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Yusof Abdal kepada soalannya bahawa hanya 2 pemegang STPM ditawarkan kursus pergigian pilihan mereka melalui permohonan UP online dalam tempoh 3 tahun lepas. Berdasarkan statistik, tiada seorang pun lepasan STPM pada 2021 berjaya dalam permohonan melanjutkan pelajaran dalam bidang pergigian, kata Chow. Selepas itu, setiap pelajar ditawarkan khusus pergigian untuk sesi akademik menurut jawapan bertulis itu. Bagi lepasan STPM yang memohon melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan, 10 tawaran telah dibuat untuk sesi akademik 21-22, 13-21-23 dan 16-23-24. Kita mempunyai jawatan kuasa pengajian tinggi Parlimen. Oleh itu, kita akan bawa statistik untuk dibincangkan. Dia berkata, laluan alternatif pengajian tinggi melalui sistem matrikulasi masih mengekalkan kuota 90% untuk Bumiputera dan kemasukan selepas peringkat SPM adalah sangat kompetitif kerana utamaan diberikan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti awam. Secara prinsipnya, walaupun kuota kaum di Universiti Awam telah dimansuhkan 20 tahun lalu, sistem matrikulasi yang bergantung kepada kuota kaum masih memberikan kelebihan tidak adil membawa keganasan struktur, kata Chow. Para bakaran pula berkata kegagalan kerajaan menangani isu itu akan menghakis keyakinan belia bukan Bumiputera. Perlu ada pembaharuan terhadap sistem pendidikan berdasarkan meritokrasi, katanya. Sementara itu, Navin dan ucapannya semasa majlis graduasi menjadi tular mengulangi kepentingan pembaharuan struktur kepada sistem pendidikan negara. Dia juga sekali lagi menceritakan kesukaran yang dihadapi pelajar bukan Bumiputera untuk mendapat tempat mengikut kursus mereka di Universiti Awam walaupun cemerlang dalam STPM. Baik. Komen saya mengenai perkara ini, tuan-tuan. Dan ini bukan perkara baru yang saya perjuangkan daripada dahulu lagi. Bila kita menyentuh soal tentang ada kuota tertentu untuk kaum tertentu, dia sebenarnya bukan merujuk kepada kaum bukan Melayu saja di Semenanjung ni. Sebenarnya pada zaman saya dahulu pernah ada kuota even untuk Sabah dan Sarawak yang Melayu sekalipun. Maksudnya orang Semenanjung akan dapat lebih banyak kuota berbanding dengan Sabah dan Sarawak pada zaman saya. Saya tak tahu sekarang ini berlaku lagi ke tidak, tetapi itu berlaku. Ini sucks lah. Sebab saya ni orang Sarawak, kami berada dalam lingkungan itu. Now, dia macam ni. Kenapa kita kena ada kuota? Itu soalan saya. Kenapa kita kena ada kuota dalam pendidikan? Baik, argument yang biasa diberikan, dia macam ni. Argument yang biasa diberikan, sebab kita ada limited place, tempat yang terhad. Jadi kita kena mendahulukan kaum kita berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Soalan saya, kenapa tempat itu terhad? Itu soalan saya. Kita bukannya mempunyai penduduk 300 juta atau 3 bilion. Penduduk kita hanya lebih kurang 30 juta. Setiap tahun SPM leavers lebih kurang dalam 400,000. Ada yang berkata sebenarnya universiti kita tak cukup. Soalan saya, kenapa dia tak cukup? Itu soalan saya. Kenapa pendidikan kita tak cukup, tak mencukupkan? Dia bukan. Itu sebab itu saya kata kuota itu berlaku apabila terlalu limit. Dahulu kita faham, kita tahu terdapat banyak perkara yang menyebabkan universiti-universiti itu tidak boleh nak disediakan. Saya faham tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an kita faham kota-kota itu ada, terutama untuk beasiswa, untuk kemasukan IPTA dan semua saya faham.